Kalau kita duduk menyarap, kaki jangan angkat ke belakang macam tu, nanti mati mak gitu. Siapa ngajarnya tu? Kan? Kadang ada ayat-ayat dia buat macam tu. Patutlah semalam masa dengar ceramah tu dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Ada je teori-teori dia orang ni kan. Sebenarnya tak ada pun. Kadang-kadang macam-macam. Ya? Tak kira. Malahan ada ulama terdahulu memberitahu dalam hidup manusia ni dia ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian kata dia. Contohnya kita naik kereta, perasan nak naik kereta tiba-tiba, lah kereta tu aksiden. Kita nampak kan? Kereta tu aksiden, baru lagi aksiden tu. Kalau kita cepat sikit mungkin kita pun sekali, betul tak? Terlepas satu. Tanah runtuh, ya Allahu Akbar. Rumah habis semua, rumah kita tak kena. Terlepas satu perangkat kematian. Kan? Tengah duduk-duduk tepi sungai, berlima, zap, hilang seekor. Hilang seorang sebab seekor buaya dah tangkap dia. Contoh. Ya Allah, nasib baik bukan aku, dia yang kena. Hilang seorang. Kita terlepas satu perangkat kematian. Ajak kawan mandi sungai, terjun, zap, seorang je keluar balik. Yang lain tak keluar-keluar. Berarti kita terlepas lagi satu perangkat kematian. Kena serangan jantung, aduh, masuk hospital. Esok balik lagi, terlepas satu perangkat kematian. Kalau tidak boleh mati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatan-kuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi. Allah Ta'ala bagi kita malam tadi, dan ada yang tidur tak sempat minta panjang umur, dan malam tadi tidur tengok TV, malam tadi tidur tengok hiburan. Kadang-kadang ada yang tidur berbual-bual, ya. Tak sempat pun minta panjang umur. Tiba-tiba pagi ini hidup lagi, ya. Tiba-tiba pagi ini hidup lagi. Walaupun tak minta panjang umur, tapi pagi ini Allah bagi hidup lagi. Kadang-kadang bangun pagi tadi melompat bangun gembira. Malahan ada juga yang belum bangun lagi, dan kita pun tak pasti dia akan bangun atau tidak kejap lagi. Macam itulah keadaan dia. Kita tidur ada kemungkinan, ada yang tidur terus pun ada yang tidur. Macam ada seorang sahabat saya dulu waktu belajar di universiti, dia tidur 2 hari. Bila belajar tu dia tidur, mesti tidur 2 hari baru dia bangun. Jadi orang lain kalau bangun tanya pukul berapa dah, dia lain, dia terbangun dia tanya hari apa dah. Teruk tak teruk dia tidur. Jadi kita kena faham hari ini topik yang telah dipilih, solat di belakang imam, solat di hadapan imam. Ada 2 keadaan. Solat di belakang imam maknanya macam kita solat tadi. Solat di hadapan imam ada 2 keadaan. Sama ada dia tengah belajar solat, imam perhatikan dia, ataupun yang kedua memang dia dah tak boleh solat, jadi orang solatkan dia. Ada orang sepanjang hayat tak pergi masjid, dah mati baru sampai kat masjid. Ada orang semayangkan dia. Itulah keadaan dia. Orang mandikan dia, orang ambilkan wuduk untuk dia, dan akhirnya orang solatkan dia. Masa itu dia sudah tak digelar lagi sebagai nama sipulan-sipulan. Hebat mana pun kita, namanya Datuk Seri Tan Sri, ya? Datuk Seri Tan Sri Tun
Apa lagi? Yang berhormat, apa lagi? Dayang ke, awang ke, megat, tengku, tak kira lah siapa. Debat tak debat. Sampai satu keadaan orang panggil dia arwah je. Orang tak sebut dah arwah Datuk tak ada, arwah je. Pukul berapa jenazah sampai, tu satu lagi gelaran dia. Jenazah sampai. Jadi jawapan ni jenazah takkan sampai melainkan orang bawa dia. Macam tu. Macam apa? Macam sampai satu tahap sampai masanya seperti mana yang Jibril beritahu kepada Nabi kita, kan, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu kerana sesungguhnya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Semuanya ni Jibril sebut. Dan disebutkan juga kemuliaan seorang insan itu adalah apabila bangunnya malam untuk beribadah kepada Allah. Dan begitu juga keperkasaan seseorang manusia itu terletak kepada tidak bergantungnya dia kepada manusia yang lain. Faham tak tahu? Jadi makna kata hidup kita ni sementara, kan? Itu sebab Nabi sayang kat kita. Nabi minta, ya Allah, umat aku nanti janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Nabi sayang kat kita. Nabi minta dengan Allah, jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Wah, heran tak heran kita? Hai, kalau sayang biarlah bagi kita panjang umur. Kenapa Nabi tak minta kita panjang umur? Nabi kata, jangan bagi umat aku umur panjang-panjang. Kenapa? Sebab Nabi kenal umat dia. Umat dia ni kalau bagi betis tentu nak peha. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Contoh kita tengok. Umur kita ni, standard kita umur berapa tahun? Orang Malaysia dah dikaji dah, umur standard 60 tahun. Standard. Siapa yang lebih 60 tahun? Pencapaian. Siapa yang ada dalam masjid ni dah lebih 60 tahun, kira pencapaian dah tu. Sebab bukan semua orang boleh sampai 60 tahun. Semalam berapa ramai yang kena bunuh semalam? Tak cukup lagi umur 40 tahun mati. Seorang budak perempuan semalam 24 tahun kena bakar 2 kali, mati. Kan? Semalam seorang askar terbalik kereta dekat dalam sungai. Dekat sahabat berenam kan, keluar berita semalam kan. Orang tak jumpa dia 3-4 hari. Tak cukup lagi umur 40 tahun. Masuk dalam sungai, rupa-rupanya keretanya terbalik, orang tak sedar dan dia meninggal dunia. Tak cukup. So siapa yang umur 60 tahun tu pencapaian tu. Tapi jangan minta panjang-panjang lagi. Kalau ikut sejarah umat Nabi Nuh. Nabi Nuh umur paling panjang sekali. Nabi Daud, Nabi yang lain tu 200 tahun, 300 tahun, tapi paling panjang umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Kalaulah kita dapat umur 980 tahun, saya yakin masjid ni tak ada orang. Silap-silap yang pasang kamera ni pun, dia pasang, dia pun balik dan siap pesan, ustaz dah habis nanti tolong tutup sendiri. Macam tu lah. Agak. Sebab kalau umur panjang, itulah ada keadaan dia. Tapi takkan lah kan. Bayanglah kalau umur kita 950 tahun. Kau berapa tahun lagi nak pension? Adalah dalam 300 tahun lagi. Macam tu lah. Macam tu lah ayat dia. Macam sekarang pun 60 pun dah tak terdaya kan. Tapi ada yang lebih kan. Kebanyakan 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Macam tu. Jadi tak sahlah minta panjang-panjang lagi, cukup lah tu kan. Sampai satu tahap umur kita ni 60 tahun kan. 60 tahun ni sekarang ni memanglah. Kalau umur 30 tahun, 20 tahun jumpa, awak kerja kat mana? Katanya kan. Lepas tu 40 tahun lepas tu jumpa lagi 40 tahun, anak berapa?
50 tahun dah tanya, anak berapa ramai yang dah kahwin. Kan? Lepas tu sampai umur 60 tahun, awak ni penyakit apa yang dah ada? Lepas tu jumpa lagi, tanya, batch kita ni berapa ramai lagi yang ada? Dan last sekali dia tanya, awak siapa? Dah tak kenal dah siapa. Macam tu lah. Kan? Tengok level kita, level mana. Kan? Jadi tak usah minta panjang-panjang umur. Tu sebabnya Nabi ajar kita jangan panjang cita-cita. Kalau buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita ni panjang cita-cita. Tahu tak contoh panjang cita-cita? Kita pergi tempah baju raya hari tu. Ingat tak? Tempah baju raya pada bulan puasa, kita pun cakap, cantik juga baju ni. Ini pagi raya aku pakai ni. Satu mukah tu beranjak tengok ni. Dia tahu. Dia tak tahu, dia terlupa bahawasanya dia belum confirm lagi hidup lagi pagi raya. Itu maksud panjang cita-cita. Macam contoh kita di sekarang hari ni. Hari Ahad ni aku ingat aku nak beli kereta lah, contoh. Confirm ke hidup lagi hari Ahad ni? Nabi ajar kita hiduplah seadanya. Kalau kamu hidup waktu pagi, jangan cita-cita hidup pada waktu petang. Kalau kamu hidup pada waktu petang, jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau kamu hidup malam ni, jangan cita-cita hidup sampai esok, tapi hiduplah seadanya. Maknanya bersedia. Kita ni dalam bab mati ni kan, ingat mati pahala, minta mati dosa. Faham tak? Ingat mati pahala, minta mati dosa. Macam mana maksudnya tu? Maksudnya memang kita kena ingat mati. Sebab Nabi kata manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Dah siap dah kain batik lepas kat rumah. Ni kain ni besok kalau mak mati, ni kainnya ya. Nanti dah bawa keluar nanti. Nanti mandikan mak ini. Yang ni barang ni dah siap dah. Yang ni nanti senarai hutang ni. Kalau ada lah mana lah tahu mak tak sempat bayar, tengokkan. Tolong tengokkan senarai. Tak adalah ramai sangat. Dalam 158 orang. Macam tu orang. Contohlah kan. Dulu mak ada janji dengan orang nak bawa dia macam ni. Ini ada mak hajat dulu. Mak nak buat macam ni. Dia tulis senarai dia dah. Orang nak pergi umrah pun kena tulis macam tu. Nak pergi umrah, pergi haji, tulis saranannya. Sebab belum tentu balik lagi. Kan? Nanti balik umrah nanti kita buat lah. Confident ni. Jangan. Ya. Jadi yang minta mati tu tak boleh. Contoh, sakit sangat, tak tahan sakit. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba disahkan kanser. Kemudian dia buat kemo. Badan tak larat orang balik pada kemo ni. Betul tak? Tanyalah orang yang pernah buat kemo. Tak larat. Aduh, mati lagi baik. Jangan. Jangan cakap, ya Allah, cabutlah nyawa aku, ya Allah. Jangan. Tapi kalaupun lah tak tahan sakit, tak tahan sangat, kalaupun nak minta mati berlapik. Macam mana lapik tu? Ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Sekiranya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Maknanya serah pada Allah. Faham? Bukan, ya Allah, ambillah nyawaku, ya Allah, tak tahan dah ni. Jangan macam tu. Mana tu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi itu sebabnya bila kita berdoa, doa lapik. Tahu tak? Berlapik bila berdoa. Ayat orang sini berlapik tu je, beralaslah, cakap beralas. Ke ada ayat lain? Contohnya kita doa, ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Kita minta. Kalau saranan saya kalau nak doa, ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku. Jika ada keberkatannya kau tambahkanlah rezekiku. Macam tu. Itu sebab bila ada orang sambut hari lahir, saya doakan semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur dengan segala kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Kau tak panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Sekali panjang umur, banyak penyakit. Allah, bilalah nak mati ni? Dulu kau yang minta panjang umur. Kan? Itu sebabnya kan? Dah tak rupa orang merangkak berjalannya lah. Macam mana? Panjang umur dengan kebaikan.
ya, panjang umur dengan kebaikan. Kalau sakit sikit-sikit tu biasalah, kan? Apa tanda-tanda kematian? Pernah satu ketika Nabi Yaakob dia berjumpa dengan malaikat maut. Ini bergaduh orang. Dia cakap dengan saya, bukan Nabi Yaakob lah, Nabi Idris. Tak apa. Sekarang ni dalam kitab Muka Syamatul Qulub tu menggambarkan macam mana Nabi Yaakob ni berbual dengan malaikat maut. Malaikat maut ni selalu datang jumpa dia. Oh, baik betul dengan malaikat maut. Bayangkan kalau kita baik dengan malaikat maut, apa macam? Kita baik dengan malaikat maut, elok minum sama dengan dia kat depan tu kan? Elok. Jadi mesti semua menteri-menteri pun cari kita. Kalau kita baik dengan malaikat maut, menteri pun cari kau tu. Kan? Siapa tu? Dia tanya kita. Dia tanya kita siapa sebelah kita. Dia tak tahu tu malaikat maut. Kita pun cakap, kau tak kenal siapa ni? Ini malaikat maut. Kau buat apa ni? Kau suruh cabut nyawa kau? Adalah. Itu macam tu belagak lah kalau baik dengan malaikat maut. Kan? Tapi masa tu malaikat maut ni macam mana? Malaikat maut ni dia kata setiap kali datang dia ziarah, akhirnya Nabi Yaakob tanya, kau datang nak ziarah aku, kau nak cabut nyawa aku datang nak ziarah kau. Kalau kau nak ziarah, alhamdulillah. Cuma aku nak minta satu perkara, boleh? Apa dia? Kalau kau nak cabut nyawa aku, janganlah terus cabut, bagilah tanda-tanda. Maka malaikat maut kata, jangan kau risau, aku akan hantar kurang-kurangnya 3 utusan untuk kau. Lega dia. Lepas tu setiap kali datang, nampak malaikat maut kata, kau datang nak ziarah aku, kau nak cabut nyawa aku nak ziarah kau. Setiap kali datang ni, kau datang nak cabut nyawa aku nak ziarah aku nak ziarah kau. Sampailah pada satu hari tu, hari ni kau nak ziarah aku, nak cabut nyawa aku. Sesungguhnya hari ni aku datang, aku nak mencabut nyawa kau, wahai aku. Tergezutlah Nabi Yaakob. Bukankah kau kata kau nak bagi 3 utusan pada aku? Utusan tu maksud malaikat maut tu tanda. Kata malaikat maut, aku dah bagi dah pun 3 utusan tu pada kau. Apakah utusan tu? Yang pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum rasa? Dah ada belum? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tanda tu? Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada ke belum? Dah ada. Kalau dah ada 3-3 standby. Macam tu kan. Tak payah banyak cerita. Tanya lagi buat apa? Kan? Jadi rajin-rajinlah datang masjid ya. Macam tu je. Tapi saya okey, itu sebab saya tak tolak ceramah kat masjid ni. Sebab saya difahamkan setiap hari memang macam ni lah ramai. Macam terperanjat tu. Ya ke? Jadi makna kata kita imarahkan masjid. Sebab apa? Disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya untuk hari esok. Hari esok tu apa? Hari esok tu apa? Ahad. Bukan. Maksud hari esok tu yaumul qiyamah, hari akhirat. Kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa jua yang kamu kerjakan. Jadi perhatikanlah seberapa ramainya manusia yang bersia-sia atas dunia, berjalan-jalan dengan senang hati, tiba-tiba namanya dipanggil, nyawanya dipanggil, barulah dia memerhatikan karung bekal nak bawa pergi ke hari kiamat, baru dia sedar yang karung ni masih kosong lagi. Dunia ini sementara sifatnya. Kalau di Semenanjung, siapa yang selalu pergi Semenanjung, biasa pergi, perasan tak jalan highway dekat Semenanjung ni ada R&R. Cantik R&R tu. Tempat berhenti.
rehat dan rawat. Dia tak cakap tempat menetap. Dia kata tempat rehat. Orang berhenti kat situ, buang air, makan, jalan balik. Kadang-kadang tak makan pun, buang air, jalan. Tak ada lagi orang sampai ke R&R tu kata, aku nak buat rumah lah kat sini, cantik tempat ni. Tak ada. Semua datang sana nak melepaskan hajat, terus jalan. Macam itulah sifatnya dunia ini. Dunia ni sementara. Heran tak kita disebabkan sementara tu orang beria-ria mengejar dunia. Heran. Kan? Sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Itu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 128 kan. Kesenangan yang memperdayakan. Macam mana tak memperdaya? Seronok tak dapat kereta baru? Saya nak tanya. Dapat kereta baru seronok tak? Seronok. Berapa lama seronok? Tak sampai sebulan. Bayaran kali pertama dah muka berubah dah. Bila dah start bayar tu kan? Masa sampai kat rumah gembira betul tengok kereta tu. Baru bawa seminggu ikut jalan daripada Mekah ke Balingian dah mula pening kepala. Alah jalan. Jahanam kereta aku. Contoh kan. Tu belum jalan-jalan dalam lagi. Yang teruk-teruk tu macam saya pergi Sabah. Saya pergi ke dalam kawasan sampai ke Kudat, pergi ke sampai ke apa? Sampai ke Pitas tu. Ya Allah, berzikir dan gitu. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Macam tu lah. Kan, habis jahanam kita aku, dia kata kan. Jadi kematian adalah satu kepastian dan kemestian yang tidak kira di mana seseorang itu berada atau dalam apa jua keadaan sekalipun. Tengah ceramah pun boleh mati, tengah dengar ceramah pun boleh mati kan. Elok je dengar ceramah lah mati kan. Ataupun dekat tempat ceramah tak mati, balik nanti mati. Ya Allah, kau tahu tak kenapa? Siapa tu lah mati dah. Bukan dia dengar ceramah pakai tadi sama gitu. Sama, aku dah cakap jangan duduk kat dinding tu. Ni contoh lah. Jangan beralih lah. Contoh je, contoh ya. Contoh. Kan? Aduh. Kan? Iya. Jangan beralih. Ini contoh je. Contoh. Aku dah cakap, kadang orang kita ni kemampuan tu, aku dah cakap jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati, dia kata kan. Jangan kalau terantuk kepala kena hantuk balik semula, dia kata. Nanti mak mati. Kalau kita duduk menyerap, kaki jangan angkatkan ke belakang macam tu, nanti mati mak gitu. Siapa ngajarnya tu? Kadang ada ayat-ayat dia buat macam tu. Patutlah semalam masa dengar ceramah tu dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Ada je teori-teori dia orang ni kan. Sebenarnya tak ada pun. Kadang-kadang macam-macam ya? Tak kira. Malahan ada ulama terdahulu memberitahu dalam hidup manusia ni dia ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian kata dia. Contohnya kita naik kereta, perasan nak naik kereta tiba-tiba lah kereta tu accident. Kita nampak kan? Kereta tu accident, baru lagi accident tu. Kalau kita cepat sikit mungkin kita pun sekali, betul tak? Terlepas satu. Tanah runtuh. Ya Allahu Akbar. Rumah habis semua. Rumah kita tak kena. Terlepas satu perangkat kematian. Kan? Tengah duduk-duduk tepi sungai. Berlima. Zap. Hilang seekor. Hilang seorang sebab seekor buaya dah tangkap dia. Contoh. Ya Allah. Nasib baik bukan aku. Dia yang kena. Hilang seorang. Kita terlepas satu perangkat kematian. Ajak kawan mandi sungai. Terjun. Zap. Seorang je keluar balik. Yang lain tak keluar-keluar. Berarti kita terlepas lagi satu perangkat kematian. Kena serangan jantung. Aduh, masuk hospital. Esok balik lagi. Terlepas satu perangkat kematian. Kau tidak boleh mati. Tapi ada satu perangkat kematian yang tak boleh lagi. Iaitu perangkap usia tua. Lepas tua, mati dah. Jangan cerita-cerita dah. Lepas tua ni, kita akan muda balik sekali lagi. Lepas tua, tak ada. Tak ada. Habis tua, matilah. Itu je lah. Macam tu lah. Jadi, makna kata 99 perangkat kematian. Ada orang lepas, ada orang tak terlepas. Jadi macam tu lah. Jadi macam mana keadaan sekalipun kita boleh mati. Kan lagu apa tu? Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang biasa mati, raja-raja mati. Mati semua. Siapa yang tak nak mati? Kan? Tetap mati. Orang yang tak nak mati pun mati. Orang nak mati, mati. Macam tu je.
Apa nak cakap? Mati tentu mati. Kan. Tak sempat pergi haji, mati. Buat macam mana? Bukan senang kalau tahu bila nak mati. Keluar dekat tu senarai kat notice board tu. Senarai kematian minggu ini. Kita pun tengok. Lepas Zuhur biasa ni dia update. Kita pun tengok lepas Zuhur. Oh tak ada, balik-balik. Nama kita tak ada, balik-balik. Yang seorang tu tengok, ya Allah nama kau besok kau. Ya Allah besok masuk dia dalam masjid balik. Jumpa imam. Minta tolong mah. Apa dia? Saya ada kenduri anak saya minggu depan. Kalau ikutkan mati besok ni. Boleh tak mam tolong minta dengan Allah Ta'ala. Minta tangguh sikit je lagi. Dapat sampai minggu depan jadilah. Imam pun cakap, saya tak janjilah. Kita boleh usaha. Ya, kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, di hadapanku ini ya Allah, salah seorang makmum yang rajin kemari ya Allah. Siapa nama? Namanya adalah Sipulan bin Sipulan ya Allah. Dia minta tangguh mati ya Allah. Dapat seminggu jadilah ya Allah. Semoga kau makbulkan ya Allah. Kalau kau tak makbulkan, tak tahu siapa lagi yang boleh makbulkan ya Allah. Walhamdulillah. Dia pun pergi tengok. Padam nama dia. Dah yang nombor 2 tu pula naik nombor 1. Dah aku pula mati dulu dia kata. Dah seorang lagi nak masuk dah. Tolonglah mam, belum lagi saya ni dia kata. Kalau macam tu senang. Ni contoh je tau. Tak ada macam tu. Kalau dia pula pergi tengok pada notice board dengan tak ada. Tapi tak macam tu. Tak ada siapa yang tahu dia mati bila. Itu sebab siapa yang ada saudara mara atau ada pengalaman, saudara-saudara kerabat sahabat handai yang meninggal dunia disebabkan kanser. Apa saya nak kanser kan? Anak-anak murid debat saya di Universiti Sains Islam Malaysia ada yang buat kajian, lebih 90% mereka yang meninggal disebabkan kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Kebanyakan dia sama ada Rejab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Dia tengok betul ke tu? Yang meninggal sebab kanser. Cuba tengok balik. Betul ke tidak apa saya cakap? Kebanyakan. Sebab orang yang sakit kanser ni kadang dia dah tahu dah, doktor dah beritahu dia pula. Kalau ikutkan mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi. Dia kata macam tu. Soalan bocor. Kita yang duduk dalam ni perasan umur panjang ni. Ya. Rasa sempat ni 60 tahun. Umur perasan. Sebab dia, bila dia dah tahu dah tinggal 2-3 bulan. Apa dia buat? Dia keluarkan duit simpanan yang terakhir dia 60,000. Mak, ni 10,000. Mak, ni 10,000 ayah. Bawa pergi umrah. Ni 10,000 bagi dekat Along. Itu Along kata nak pinjam, nak buat berniaga. Lagi 20,000, lagi 25,000 ni mak. 25,000 ni mak tolong sumbangkan 1,000 dekat wakaf masjid dekat seluruh Sarawak ni. Mana-mana. Kemudian lagi 4,000 ni mak tolong bagi dekat rumah anak-anak yatim sedekah. Dan lagi 1,000 ni mak tolong top up handphone. Kenapa top up handphone? Sebab nak telefon seorang-seorang, Assalamualaikum, saya nak minta maaf banyak ujung rambut sampai ujung kaki kalau saya buat salah silap. Bukankah itu kematian yang dicemburui kerana dia bersedia? Orang kalau dah tahu tu nak mati, daripada marah pun tak jadi marah. Aku ni dah nak mati sangat dah. Ya Allah, kau ni biar betul kau. Ya, aku minta maaf, kau maafkan aku tak? Ya Allah, aku tak ada salah dengan aku. Wah, itu marah dengan dia ni. Kau tak ada salah dengan aku. Jangan risau. Macam tu lah. Nampak tak? Ya, baguslah orang sini. Pilih tajuk pun tajuk mati. Bagus. Jadi, perkara itu juga dinyatakan dalam Quran, di mana dalam surah An-Nisa ayat 78 disebut bahawa kematian akan datang menjenguk dan merapati kamu walaupun dalam bangunan yang kukuh. Duduklah dalam peti besi, menyuruk macam mana pun tetap akan mati. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu jawab 5 soalan ni dulu. Nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni dulu. Apalah bergema lain macam.
Memang bunyi macam tu atau dalam telinga saya je macam tu? Gemar tu macam tu Okey. Cubaan. Soalan yang pertama. Soalan kan okey elok betul. Macam sakaratul maut. Takut pula budak ni. Makin lain macam pula bunyi ni kan. Tak adalah. Syekh Ibrahim Adham kata apa? Yang pertama, dia kata apa? Cari tempat yang mana kamu nampak, yang mana Allah tak nampak kamu. Cari. Satu. Kalau nak buat maksiat, cari tempat yang mana Tuhan tak nampak kamu. Cari. Ada tak? Tak ada. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Ada? Tak ada. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari tempat lain. Oh, dekat Mekah ada satu tanah bau bekak. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang, kamu minta tangguh. Sibuk sikit. Hari lain lah datang. Cubalah macam tu cakap dengan malaikat maut. Tak dapat. Dan yang kelima, bila malaikat nak masukkan kamu ke dalam neraka, minta tangguh. Nanti dulu bagi aku ibadah dulu, nanti tentukan aku masuk syurga ke masuk neraka. Boleh tak? Tak boleh. Akhirnya jangankan 5, satu soalan pun tak boleh jawab. Jadi janganlah fikir-fikir nak buat jahat, jangan fikir-fikir nak buat maksiat atas muka bumi Allah ni. Tak usah. Itulah maksud dia. Kan? Itu sebab kadang-kadang kan, manusia ni kadang-kadang bila dia hidup dengan rumah cakap besar, aku tak ada. Ada seorang lagi best. Kita kalau masuk neraka pun tak apa. Nanti lama-lama masuk syurga juga. Amboi confident ni. Kan? Sedangkan waktu malaikat Jibril turun sekali itu, dia datang jumpa Nabi. Nabi terkejut tengok muka Jibril pucat. Kenapa engkau ni? Aku melihat bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka supaya menyalakan nyala api neraka selama 1000 tahun. Daripada warnanya merah sampai dia menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun lagi daripada putih sampai menjadi hitam. Kalaulah terbuka sedikit saja pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, maka hancurlah dunia ni. Bayangkanlah. Habis yang kau takut kenapa? Kata Nabi. Dengan tahap engkau ni taat pada Allah, kau tak ada dosa, apa yang kau takut? Alangkan malaikat Azazil itu. Azazil, tahu Azazil? Iblis. Bayangkanlah Azazil itu sendiri yang paling hebat sekali kedudukannya pun Allah janjikan dia masuk neraka abadan-abadan. Apatah lagi aku? Kata Jibril. Takut tu. Itu yang heran tu kan. Orang boleh kata, tak apa, masuk neraka dulu pun tak apa, nanti lama-lama masuk syurga juga, dia kata kan. Tu yang seorang tu lagi pula siap menyanyi lagi kan, ku nantimu di pintu syurga, confident kan. Tu bercinta lagi pula ayat dia. Lautan api sanggup ku renangi. Minum kopi O pun bertiup, cerita berenang lautan api. Aduh, nyampah dengar kan. Tak usahlah ya. Yang hebat, yang boleh tangguh-tangguh, yang boleh ngelak-ngelak, Nabi kita je kalau ikut kan. Tapi Nabi tak elak pun. Waktu malaikat maut nak datang jumpa Nabi kita, nak cabut nyawa Nabi kita, Allah Ta'ala perintahkan, kamu pakai pakaian yang cantik-cantik, wahai Israel. Pakai baju yang cantik-cantik. Sebab kau nak pergi menghadap kekasih aku. Pakai baju cantik-cantik, wangi-wangi kau nak jumpa dengan Muhammad. Pakailah awak. Kau bagi salam dekat rumah dia. Kalau dia bagi masuk pun kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Itu Nabi kita. Kita tak dapat macam tu dia. Bak kata 9 tak dapat. Macam tu kan. Iya. Sampai dekat rumah tu dia bagi salam. Anak-anaknya Fatimah beritahu, ya Rasulullah, ayahandaku, di luar sana ada seorang pakaiannya kemas, badan yang tegap, yang tidak pernah kulihat dia sebelum ini. Maka Nabi dengan keadaan berada di pembaringan, Nabi dah tak larat masa tu. Nabi kata, wahai putriku, ketahuilah sesungguhnya itulah dia yang akan menghilangkan segala kelazatan dunia, dan itulah yang akan mengurangkan bilangan jemaah atas muka bumi ini. Itulah dia yang kau tahu sebagai malaikat maut.
Menangislah anak dia. Suruhlah dia masuk. Suruh masuk. Jam. Kita punya. Ya, malaikat maut kat luar. Jam. Tolong cerita sikit. Kan? Tak, dia tak ada. Dia tak akan begitu. Tiba-tiba ada depan muka je. Itu sebabnya. Siapa yang hidup dia rajin berzikir, ada harapan. Siapa yang hidup dia rajin WhatsApp, ada harapan. Siapa yang hidupnya 24 jam telefon, berak pun pakai telefon. Heran tak heran? Maka ada harapan. Kita ni tengok apa yang kita buat dalam hidup kita. Maka perkara yang perlu dicaknakan, yang perlu diambil berat oleh semua umat Islam, kerana bimbang kita akan tak berkesempatan, adalah bertaubat, buat persiapan. Kita kena buat persiapan sebelum mati. Tak kira kat mana kita berada, di pentas ceramah, dalam kereta, di hospital, tengah makan minum, bersantai bersama keluarga, ingatlah kematian sentiasa bersama kita. Kan? Ada pandangan katakan yang kita bersin tu. Dia tak bersin tu. Sikit-sikit lagi dah tu. Dikatakan dekat arasy Allah ni ada satu pokok nyawa ni. Pokok tu bila seorang tu mati, dia daun tu jadi kering. Daun tu akan gugur. Bila daun dia tu gugur, terkena kat daun kita. Nyawa kita ni terkena sikit. Tu yang bersin tu. Cik baik, kalaulah daun tu besar, yang mati tu besar, daun tu kena tepat kat daun kita, dengan kita mati tu, Allah mati terus sekali. Baru tahu ya. Tu sebab bila kita kena tu, alhamdulillah, kita terus alhamdulillah. Kan kita sebut alhamdulillah. Yang lain yarhamkallah, yahdi wa yahdinakumullah, dia jawab balik macam tu. Kan? Macam itulah. Ada yang baru tahu. Ini tak aspalela, benda aspalela. Kan? Itulah tu. Jadi terdapat dua persiapan yang harus kita buat, tak kira siapa kita, sama ada kita tokoh korporat, kita hafaz Quran, qari atau siapa sahaja. Pertama, segeralah bertaubat kerana hidup kita dosanya tertimbun dan kadang-kala tercipta tanpa kita sedar. Dosa. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Melainkan dalam masjid ni ada yang yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Mei ni dah nak habis, dah bulan Mei ni belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri. Tentu ada dosa. Tadi saya lalu pun dah ada yang berdosa. Mengumpat. Tingginya lah Samsul debat ni contoh. Tu saya maafkan dah, saya maaf. Bila dah duduk ni tengok, ya Allah, dalam TV nampak tua kan, pun saya maafkan. Suka-suka je mentuakan orang. Macam saya ada je. Termasuklah yang menuduh saya dalam media sosial lagi tu. Bukan saya, tu Samsul lain. Apun saya maafkan. Saya maafkan. Kan? Iya. Kita kadang tak sedar kita ngutuk orang. Contohlah, paling senang tajuk ghibah dan fitnah. Kan? Saya tak nak bawa tajuk tu. Tu tajuk lain. Maknanya kena panggil lagi. Jadi nak kena panggil lagi. Saya dah cek dah tarikh bulan Januari tahun depan. Sebab ada satu grup lagi nak panggil saya pada bulan Januari, insyaAllah. Kan? Jadi kalau kita tengok tajuk ghibah dan fitnah, fitnah kita faham, ghibah tu tak ghibah apa? Mengumpat bercerita pasal orang. Ada seorang perempuan Badui datang mengadu pada Nabi. Dia cerita masalah dengan Nabi, dia pun balik. Kemudian Aisyah datang. Kebetulan Badui tu badan dia kecil-kecil, genit-genit ala-ala Sheila Majid macam tu. Dia kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut macam tu. Dia cakap saiz perempuan tu kecil. Nabi kata, ketahuilah isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Bayangkan, sebut saiz badan orang pun salah. Macam mana nak cakap? Contoh kita cakap macam ni.
Itu bukan baju yang sama ke dia pakai pada minggu lepas. Sama. Benda yang kita cakap, kalau empunya badan dengar kecil hati, riba. Kalau dia dengar tentu-tentu dia kecil hati, tu riba. Kau perasan tak dia paling pendek dekat kampung ni? Kita nampak dia ni motor. Apalah motor buruk tu bawa ni? Motor buruk tu tak habis dia bawa. Tukarlah motor lain. Depan dia kita tak cakap. Kan? Mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah? Itu tudung saji tu. Contoh lah kata. Bercakap dekat belakang orang. Betul tak? Berapa banyak kita buat? Ya. Lambat Samsul Debat ni. Dah pukul berapa dah ni? Saya ada kat luar tu dah. Saya tunggu orang ikamat. Baru saya masuk. Saya ingat saya ceramah di Ijuk, Selangor. Saya memang sampai malam tu. Malam nak ceramah lepas maghrib. Tapi saya memang tak nak masuk awal. Saya masuk tu naik kereta Azia. Saya parking kat parking pun ceramah. Sebab saya tak nak orang panggil nak ambil gambar. Saya diam dekat dalam kereta. Kemudian saya tunggu. Lepas azan tu orang kamat. Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Bila orang dah masuk sah, baru saya turun dengan driver saya. Jom kita masuk semayang. Sebab semayang kat belakang, sebab senang saya nak jamak maghrib dengan isyak. Lepas saya jamak maghrib dengan isyak, saya tengah tunggu, pakcik sebelah saya sebut. Penceramah belum sampai lagi. Dia kata. Sudah aku kata. Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya dia, siapa penceramah ni malam ni? Samsul Debat. Oh, dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi semenjak keluar TV ni. Selalu tak lambat. La ilaha illallah. Saya katakan. Yelah kadang-kadang tengok dalam TV, tengok dalam telefon, tengok dalam media sosial tu lain. Tengok depan-depan kan lain. Jadi bila dia jumpa saya tu, dia cakap macam tu, saya diam lah dekat tu. Sejak keluar TV ni lambat datangnya. Saya pun diam. Tiba-tiba je ke masjid nampak saya dekat belakang ni. Saya pun salam macam dia. Pakcik, saya ke depan dulu nak ceramah. Dia pun pandang saya. Saya pergi sampai ke depan, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Itulah. Depan-depan kata orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ni cakap malam dia pandang muka aku, dia cakap tau. Tu. Tapi saya maafkanlah, tak ada masalah tu kan. Tu belum lagi orang cakap saya orang lain. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak di Kuching. Saya keluar daripada kedai tu, ada seorang perempuan non-Muslim, free hair. Dia cakap dengan saya, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya tak kecil hati pun. Saya tak adalah terbawa-bawa. Tapi bila masuk dalam toilet tu, datang mana yang sabar tu tak tahulah. Kena bertaubat. Nabi sebut apa? Sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat pada Allah, minta ampun. Tu sebabnya lepas mayang jangan sombong dengan Allah. Lepas mayang jangan sombong. Macam mana pula sombong? Lepas mayang, lepas bagi salam, berdesup keluar balik. Tunggu. Sebab apa tunggu? Ikut imam. Imam buat apa? Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Tadi imam buat berapa kali? Berapa kali pas salam tadi? Istighfar berapa kali? 3 kali. Kan? Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Istighfar. Minta ampun dengan Allah. Kalau sibuk sangat pun istighfar 3 kali. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Paling simple. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu penghulu sekali istighfar. Kan? Astaga Nabi tak ajar.
Orang kita ni gemam nukar-nukar ni. Astaga, kau jangan buat. Benda tu tak ada pun. Ya, tak ada makna. Buat apa? Buat sia-sia je. Tu sebab bila imam buat Astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita pun ikut. Astaghfirullahalazim. Imam buat lebih pun tak apa. Ni imam buat lebih kau marah. Lepas tu dah masuk 4 kali pula istighfar dia. Aduh, 10 kali. Bilalah nak mati imam ni? Jangan. Tu sebab bila kita buat kenduri tahlil kan, kita buat kenduri tahlil arwah, pasal tak hujung lagi kan, Astaghfirullahalazim, 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 Abdullah zikri falamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kan kita buat macam tu ya. Sempat istighfar lagi, minta ampun dengan Allah ya. Kalau sibuk sangat istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Lepas bagi salam, kita tak nak tunggu imam. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Baca doa paling pendek yang kita tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah. Apa nak gelak pula? Tu doa apa? Tengok, dia kata doa makan. Mana doa makan? Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kat atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Kau baca doa kau pun tak faham. Tu masalahnya. Kalau nampak lembaga pun nampak kelibat berlembaga yang tegak macam tu, terus baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari hantu tu, gila ngaku aku nak dimakan ni dia tu. Hantu pun tahu tu doa makan. So kalau kau baca doa tu jangan kuat sangat, slow je baca. Tahu? Allahu Akbar. Kena minta ampun dengan Allah ya. Sama ada dosa besar atau kecil, segeralah bertaubat. Persiapan kedua yang perlu dilakukan adalah perlu rajin beribadah. Tak kira ibadah kecil atau besar mesti ditunaikan. Datang masjid kan, datang awal sebelum subuh tu dah sampai. Sedalam 10 minit 15 minit sebelum subuh dah sampai. Bila sampai aja, tu sebabnya Bilal kena semangat panggil orang datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kadang-kadang ada setengah kampung tu bukan sini, tempat lain. Terperanyat, orang tu dah keluar dah nak pergi subuh tu, masuk ke rumah balik. Mana taknya dia punya azan tu. Takut orang tu. Bunyi apa tu? Allahu Akbar. Kerana Bilal pun kesian. Bilal pun dah tak larat dah. Bukan sini okey, dia steady lagi sini. Tempat lain. Kadang bukan apa, dia tengok orang tak ada lah. Orang tak ada. Kenapa? Kan datang awal ramai-ramai. Tengok macam ni. Lain azan dia. Tahu? Ini selemah aja Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang seorang tu nak sampai kat sliding tu tinjau, tak ada orang ni. Ini mau aku jadi imam kejap lagi ni. Balik dia. La ilaha illallah. Kan? Tu lah dia. Kadang-kadang tu lah dia. Imam kalau dia tengok ramai orang, tengok macam tadi, steady je imam baca. Sebab ramai. Sampai keluar semayang tadi. Ada yang dah balik dah pun. Saya tengok ni pagi ni ramai betul ni. 10,000, 15,000 tak lagi ni. Kan? Jadi mak dia kata kita perlu rajin beribadah. Bila ada kekuatan dua perkara ni kita kena buat. Bertaubat dan beribadah untuk bertemu Allah dalam keredaan serta rahmatnya dan bukan kebencian. Kalaulah antara satu waktu solat dengan satu waktu solat yang lain kita duduk di masjid. Contoh, datang. Ada pandangan menyatakan bila kita datang pada waktu maghrib. Kita lepas je maghrib, kita duduk dekat tempat yang sama kita solat. Kita tak bangun. Kita duduk, tunggu sampai isyak. Ada kuliah masa tu. Kita duduk situ. Kita dapat pahala seolah-olah kita masih lagi semayang. Itu buat penting. Jangan cari dinding. Contoh. Aduh.
Allah, tak mengacau tak boleh lah Samsul Bad ni. Aduh, kan gitu masalah kan. Jadi kematian juga ibarat memiliki sebuah kenderaan, kerana perlu menyelenggara serta membuat alignment dan juga balancing dengan cukup selalu bagi untuk memastikan perjalanannya lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Tu maknanya kita ibadah ni macam buat alignment dengan balancing. Macam kita semayang tadi kan. Macam lepas subuh tak adalah. Macam lepas zuhur, macam semayang lepas maghrib, lepas isyak. Lepas azan tu, kita pun semayang sunat qabliyah. Lepas semayang, kita bangun pula buat salat sunat ba'diyah. Beda orang dia relax. Dia tengok orang buat semayang sunat, dia relax. Sadar tengok. Seolah-olah kau buatlah, aku dah banyak lah. Solat macam tu. Sedangkan solat ni adalah salah satu nak cover balik mana yang kurang dalam solat wajib kita. Kan? Macam tu lah. Beribadah, puasa sunat Isnin Khamis. Buat. Tak boleh buat semua. Sebab Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi tak sebut hidupkan 5 sunnah. Nabi tak cakap hidupkan 10, 100. Hidupkan satu sunnahku. Kalau boleh puasa, puasa. Maksudnya, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh orang perempuan, tak larat lah ustaz dah buat Isnin Khamis. Buat Isninnya boleh tak? Sebab Khamis banyak kerja, sampai malam kena kerja. Contoh kan. Yang faham, tak faham sudah. Jadi makna kata kita buatlah Isnin aja. Kan? Buat Isnin aja. Macam tu. Begitu juga manusia perlu diselenggara atau diberikan ilmu yang mencukupi, diimbangkan dengan iman yang cukup serta dijajarkan hidup dengan cara yang betul. Jadi makna diselenggara dengan ilmu, datang majlis ilmu. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Tapi kalau kereta tak servis, tayar tak tukar, ada kemungkinan tayarnya botak, boleh berlaku kemalangan dan boleh mengakibatkan kematian. Kematian mengejut, tiba-tiba tanpa sempat berlaku apa-apa. Jadi sekiranya itulah pengalaman yang kita tengok dalam situasi sekalipun, sebagai manusia kita tidak mahu kematian kita hanya diratapi, tetapi kosong jiwa kita dengan ilmu agama. Datanglah belajar. Bila datang belajar, kita teruslah untuk menimba ilmu. Termasuklah orang perempuan. Terus orang lelaki kena ingat. Orang lelaki wajib memberi nafkah kepada orang perempuan isterinya itu. Nafkah zahir dan juga nafkah batin. Nafkah zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal. Wajib bagi walaupun isterinya bekerja. Itu tajuk lain. Dan nafkah batin pula jangan fikir yang gitu-gitu aja. Nafkah batin itu termasuklah orang kata nafkah dalaman diri, termasuklah kewajipan memberi didikan agama, itu juga adalah merupakan nafkah batin. Kalau tak mampu mengajar isteri nak mengajar agama, jangan halang mereka belajar agama. Bang, yang nak pergi kuliah duha, ustazah apa tu mengajar, boleh tak? Boleh, pergilah. Duit belanja ada? Ada, eloklah. Nak abang hantar? Suami siap hantar, baru ada makan. Macam tu. Nampak tak? Jangan ingat nafkah batin yang atas katil aja tau. Nafkah batin ni termasuk juga ni, datang kuliah ilmu. Itu sebab bawa isteri ataupun suruh dia pergi kelas mengaji, suruh isteri pergi kelas kuliah duha muslimat tu, suruh dia pergi. Kalau suami suruh pergi, isteri kena pergi. Orang yang hidup dalam kerangka keimanan, mereka tahu neraka dan syurga menanti, dan bagi orang yang mahu mati dalam rahmat Allah, pastinya dia hendak berilmu kerana mahu masuk ke dalam syurga. Orang yang mati hati, mati jiwa dan rasa, itulah yang paling kita takut, sebab dia serah bulat-bulat macam tu saja nak mati. Tanpa dia sedar. Dia tak ada ilmu, dia tak nak belajar, dia tak nak itu, tak nak ini. Itu sebab dia banyak mempertikaikan. Bukan semua perkara kita boleh pertikaikan secara logik. Contoh, hari tu berapa ramai orang marah. Kalau boleh, bagi tahulah raya ni bila. Bagi tahu awal. Senang kita buat persiapan. Gila ke apa?
Kita nak tengok raya tak raya, tengok anak bulan. Yang kau pergi percaya kalender kuda tu suruh. Yang marah-marah, kan itu ramai yang marah gitu, bising-bising dalam media sosial. Yang bising-bising tu tak pernah tengok pun anak bulan macam rupa. Bising aja. Ya. Tak 29 30 itu aja. Kan? Jaranglah raya tangguh tahun depan, tak pernah lagi. Tapi yang paling untung orang Sabah gitu. Orang Sabah yang masa yang terkejut raya itulah, yang untung orang Sabah, sebab dia dah habis tarawih baru tahu. Esok tu raya. Jadi dia je 30, kita 29 tarawih, dia 30 cok komplit tanpa pengetahuan. Pahala. Jangan main-main. Hebat tak orang tu? Kan dia kan maghrib awal lagi. Kan? Yang Sarawak pun ada juga 2-3 masjid dia dah lepas dah tarawih tu. Kan? As-salatul witri asabakumullah. Imam besok raya. Ya. Nah, tak sempat witir dia. Kan? Betul lah. Bukan semua benda boleh pakai logik. Contohlah kita tengok. Dan orang kalau belajar agama lain. Contoh kalau orang tu belajar. Dia maknya sakit. Dia suami dia pesan dekat dia. Duduk di rumah ni diam-diam. Abang nak outstation. Ni duit belanja, beras, makanan semua dah siap. Jangan keluar ke mana-mana. Faham? Faham bang? Apa abang cakap? Jangan keluar mana-mana. Faham ya? Faham. Makanan semua dah siap. Duit belanja, nah siap. Kalau nak beli apa-apa, nak beli online semua dah siap dalam bank in dalam tu. Faham Faham bang? Apa abang cakap? Jangan pergi mana-mana. Okey. Suami pun keluar. Suami pergi luar negara. Dia pergi kat negara Timbuktu, Burkina Faso. Di negara Afrika, di kawasan pedalaman yang tidak boleh dihubungi. Tiba-tiba datang abangnya. Assalamualaikum. Bang, kenapa bang? Jom balik. Ayah sakit. Ayah nak suruh, ayah nak jumpa kau kali terakhir. Marilah balik. Tak boleh bang. My beloved husband telah pun berpesan, jangan ke mana-mana, duduk rumah sampai hati kau. Kau tak kesian ke gaya? Tak boleh bang, suami saya tak izinkan. Saya cuba call ya, tak dapat. Tak dapat. Saya tak boleh keluar bang. Alah, dia bagi tu tak boleh. Masa tu kalau orang panggil, alah, saya pernah satu kali tu dalam satu kursus kahwin, seorang pencamah bawa cerita ni, nak balik ke tak nak balik? Ada seorang perempuan berlawan tu dengan pencamah. Saya balik. Dia mak ayah saya, dia kata. Itu logik. Emosi. Balik. Tapi kalau betul, tak boleh. Sebab suami tak bagi. Sebab benda tu berlaku ketika zaman Nabi. Kan? Dia pujuk. Suaminya pergi. Dulu lagi tak ada handphone. Pesan aja, tak boleh keluar mana, tunduk rumah ni. Baik bang. Dia pun keluar. Kemudian setelah abang dia datang, ni ayah kamu sakit, mari balik. Tak boleh, aku tak dapat izin. Kali kedua datang, mari balik. Ayah dah tenat sangat dah, tak boleh. Kali ketiga datang, bang minta maaf saya tak balik. Tak apalah, kau tak balik pun tak apa. Ayah dah meninggal dah pun, menangis dia. Kemudian bila suami dia balik, dia menangis, dia mengadu kat suami dia. Suami dia rasa bersalah pula. Macam mana ni? Semua pergi mengadu kat Rasulullah. Datang dia mengadu kat Rasulullah. Bila mengadu kat Rasulullah, Nabi senyum, Nabi kata, kamu pulang dulu. Bila balik, malam tu suami dia, isteri dia, dengan abang dia dapat mimpi yang sama. Mimpi dia, nampak ayahnya tersenyum. Berterima kasih sebab dia tak balik. Sebab dia tak balik tu dengan ayah dia dapat pahala. Itu orang yang belajar. Faham? Contoh, dalam bab nafkah, orang yang belajar, orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri dan anak-anak ni. Malahan dalam bab nafkah, suami mesti utamakan isteri dan anak-anak baru mak dia dalam bab nafkah. Bila dah kahwin, isteri jadi tanggungan utama sebelum mak dia. Tapi berbuat baik pada mak sampai bila-bila. Tapi dalam bab nafkah, kalau isteri tak reda, suami berhutang. Itu sebab jangan main-main. Faham tak tu? Faham tak? Kan ada perempuan tak puas hati. Kenapa pula? Aku mak dia. Jangan macam tu.
Mulalah mak terasa hati, aku tak halalkan susu aku. Dah mula dah macam tu kan. Sikit-sikit emosi, sabar. Kan? Kena utamakan isteri dan anak-anak baru ibu dia. Malahan kalau anak bagi duit belanja, mak ni duit belanja bulan ni nak bagi kat mak. Nanti dulu kau bagi kat mak ni, anak isteri kau macam mana? Mak, anak-anak semua, isteri semua dah settle dah. Kalau macam tu tak apa, terima kasih. Macam tu. Seorang ibu yang ada ilmu, dia akan cakap macam tu. Tak payah bagi mak banyak-banyak pun. Mak ni makan bukan banyak sangat. Dapat 1,500 jadilah. Tak apa. kan? Maknya pun kan. Mak tak kisah sangat. Yang penting anak isteri kau lepas ke tak? Alhamdulillah mak. Anak isteri semua selesai. Tu nak buat bangka. Satu lagi. Kalau kita belajar, seorang suami tidak boleh halang isteri kalau dia nak menjaga ibu dan ayahnya yang sakit. Seorang suami tak boleh halang. Tetapi kalau suami nak halang, abang tak izinkan kamu balik ke rumah mak ayah kamu nak jaga mak ayah kamu. Duduk kat rumah. Maka isteri yang taat, isteri dapat pahala, suami berdosa. Dan suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Tapi kalau isteri yang baik, dia cakap, bang, mak ayah abang pun mak ayah kami juga. Contoh kan, kalau macam tu keadaan dia, suami yang baik, dia akan memberikan insentif keuangan, tanda terima kasih, bagi upah dekat isteri dia. Terima kasih lah, tolong abang jaga mak ayah abang. Contoh. Ya, itu tajuk lain. Ni saya usik sikit aja. Maknanya dah dua dah tajuk kena panggil ni. 2 kali lagi lah kena panggil ni. Satu tajuk ghibah dan fitnah, satu tanggungjawab suami isteri. Macam tu. Ya, jadi kalau yang belajar macam tu, macam dia belajar ilmu, dia tahu, dia layan suami, dia takkan berani tolak permintaan suami dia. Tahu, dalam bilik penat lah, lain kali lah, besok lah. Jangan, dia tak ada, dia tak berani buat macam tu. Sekarang Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Layanlah. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya tu kan, kalau suami berkehendak, kalau tak larat pun cakap dengan cara baik. Abang minta maaf tau. Abang ni tak sihat sangat. Abang minta maaf. Cakap baik-baik, jangan sakitkan hati suami. Semalam nak mati, semalam nak mati. Dia kata cakap baik-baik tau. Iya. Kadang-kadang bukan apa dapat peluk-peluk, itu terjadilah kan. Ya, kadang-kadang kesian orang lelaki. Bila dalam bilik macam minta sedekah. Sian betul orang lelaki. Alah, tua dah ustaz. Jangan. Lagi tua tu kadang-kadang lagi dia berkendak. Iya. Kesian suami. Perempuan senang masuk syurga, kan susah pun. Layan je. Apa dia nak? On tak on? On. Jadi lepas ni sebelum suami minta dah bagilah macam tu. Abang nak keluar sekejap, nak jumpa kawan abang, jangan lambat tau, malam ni. Macam tu cakap abang. Aku risau betul tengok budak-budak penggelak ni, risau aku. Allahu Akbar. Jadi setiap yang bernyawa satu hari akan mati, dan manusia adalah makhluk Allah yang pasti mati satu hari nanti. Terputus hubungan antara roh dan jasad serta awalan perjalanan menuju ke alam akhirat. Bila masuk ke dalam kubur, itu adalah permulaan perjalanan menuju akhirat. Sungguhnya mati ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan terjadi dan kita tidak dapat lari daripadanya, tak kira di mana pun kita berada, kerana Allah menentukan ajal seseorang sejak azali lagi. Apabila sampai ketikanya, ia tidak akan dipercepatkan walau atau dilewatkan walau sesaat pun. Malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa tak kira di mana pun tempat, keadaan dan kedudukan seseorang itu. Apabila nyawa sampai ke kerongkongan, segala pintu taubat telah ditutup. Bila nyawa sampai kat sini, habis dah. Tak ada peluang lagi dah. Nak bertaubat sebelum itu lagi.
Itu sebab lazimkan bertaubat. Lazimkan bertaubat. Ketika roh dicabut, nyawa tersekat-sekat, mulut terkunci, anggota badan lemah longlai, dan pada saat itu tak ada siapa pun boleh menolong. Apabila ajal sampai, tidak ada apa-apa lagi di dunia kecuali amalan baik atau buruk yang akan kembali pada diri sebagai bekalan. Ketika menghadapi kematian, orang yang tidak beriman berasa gerun dan penuh penyesalan kerana diperlihatkan amalan buruknya, manakala orang-orang yang beriman ketika diperlihatkan amalan baiknya akan merasa gembira. Untuk itu, mengingati mati adalah sunat muakkad, dan hikmah mengingati mati adalah supaya kesempatan hidup di dunia ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia tak adalah sibuk nak buat rumah sampai 5 tingkat, 3 tingkat ke atas, 2 tingkat kat bawah tanah. Tak ada sibuk pun. Dia tak ada sibuk pun nak tukar-tukar kereta. Dia tak ada sibuk pun nak sibuk dah nak berbelanja ni untuk nak buat saham itu, saham ini, nak melabur sana, melabur sini. Tak ada sibuk-sibuk sangat pun. Sekadaran sahaja. Kalau dia nak melabur pun dia menyumbang, bersedekah. Betul. Bila last kita bersedekah? Cek balik. Kalau banyak masalah dalam hidup, mana dah lama lah tak sedekah. Mana tabung masjid ni? Dekat mana? Belakang tengok. Tengok masjid ni. Dia merendah diri. Letak tabung belakang ya. Nampak? Mana letak depan? Mana tabung? Mana? Kat belah ada? Tu nampak dekat tiang. Dia masukkan aja. Betul, sebab Nabi kata tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, melainkan bertambah, dan bertambah. Malahan Nabi juga sebut bala dan musibah. Ingat tu. Bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau orang tu mati, dikatakan orang yang mati ni kalau masuk dalam kubur, dia terkejut tengok. Besar juga, luas juga kubur aku ni. Taklah luas sangat, luas sikit aja. Luas juga Sebab apa? Malaikat pun beritahu, dulu waktu atas dunia kau pernah sekali tu kau sedekah RM1. Itulah paling ikhlas kau bagi. Kalau RM1 dah besar ini, kalau aku tahu aku bagi semua harta aku. Tapi dah lambat masa tu. Itu sebabnya nak bagi sedekah masa tengah hidup ni bagi banyak-banyak. Jangan bagi apa benda pula masuk mulut aku. Jangan bagi sikit, bagi banyak. Dalam surah Al-Imran sebut apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita cinta kita kena bagi. Lalu tabung, tengok dalam mulut. Ada 2 helai, satu RM5, satu RM50. Bagi yang paling kita sayang. Saya bagi RM5 Ustaz, itu yang paling saya sayang. RM50 tu saya tak sayang sangat. Kejap lagi Ustaz tengoklah saya belanja je macam mana. Itu kau nak tipu siapa? Kan? Jadi itulah dia. Jadi menyesal kebanyakan. Kalaulah andai kata Allah hidupkan manusia dalam kubur tu, mayat dalam kubur, bagi masa hidup setengah jam, nescaya dia tak akan balik nak cari rumah dia. Dia akan cari tabung. Aku nak sedekah. Sebab baru dia tahu. Dalam kubur baru dia tahu kelebihan sedekah itu macam mana. Dan sedarlah kaum muslimin bahawa orang yang tidak ingat kepada mati akan sentiasa berada dalam kerugian. Maka sewajarlah kita bertaubat dan beribadah dengan segera. Jangan ditangguh-tangguhkan. Kerana kita tidak tahu bila ajal akan tiba. Mungkin hari ini, mungkin esok atau lusa. Hanya Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Oleh itu ingatlah sebelum menghadapi kematian. Kerana memang sudah lumrah manusia mudah lupa dan sering dilalaikan dengan kemewahan harta, pangkat, anak-anak dan sebagainya. Kita nak pergi masjid, halangan dia. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan yang ada 2 halangan. Yang pertama adalah nafsu. Kan? Halangannya adalah nafsu. Nafsu itulah tadi. Nafsu harta, nafsu pada pangkat, nafsu pada anak-anak. Tengah siap-siap nak pergi masjid. Tiba-tiba, ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi masjid. Ayah kata nak pergi pasar malam ni. Yalah, besok je lagi masjid. Jom pergi pasar malam. Pasar malam punya hal. Ataupun tengah siap nak pergi mana bang? Pergi masjid lah. Allah, abang kata nak makan sesama malam ni. Bini punya hal. Yalah. Besok je lagi masjid. Jadi nak lawan tu macam mana? Mesti dengan jihad kekuatan dalaman.
Ayah kata nak pergi pasar malam. Apa, ayah pergi masjid tak lama pun. Balik nanti kita pergilah pasar malam. Pasar malam takkan tutup selagi ayah aku tak sampai. Macam tu lah. Kuat sikit macam tu. Baru steady. Abang kata nak makan sama malam ni. Bukan lama pun abang pergi semayang. Nanti kan balik masjid kan kita makanlah sama. Abang bukan pergi sepanjang malam pun. Boleh? Okey bang. I love you. Itu satu. Bukan susah pun. Betul. Jadi jangan kita lalai. Jangan kita sangka, jangan kita sangka kita ni hidup lama. Dengan mengingati mati dapat jaga diri kita pada buat maksiat dan perbuatan berdosa serta menghindarkan diri daripada perasaan cintakan kesenangan dunia. Jangan sangka dengan memiliki tubuh badan yang kuat, umur masih muda, maka ajal belum tiba. Ingatlah berapa ramai orang meninggal dunia dengan cara kematian yang tidak disangka-sangka atau mengejutkan, sama ada ngeri ataupun tidak, seperti terbakar, lemas, kemalangan, tercekik sudu dan sebagainya. Tercekik sudu. Tengah makan isteri, abang, mati dia tercekik sudu. Jangan jerit-jeritkan suami yang sedang makan, kesian. Dan ada juga dinasihatkan jangan lalai dan leka dengan kesenangan yang ada tanpa meningkatkan amal dan takwa kepada Allah. Umat Islam hendaklah sentiasa mempersiapkan diri dengan amal ibadah dan bekalan untuk hari akhirat. Antaranya, perbanyakkanlah doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta kesudahan yang baik supaya kita dielakkan kesudahan yang tidak baik. Ingatlah bahawa mengingati mati juga merupakan persediaan menghadapi kematian dengan memperbanyakkan amal ibadah. Dan semoga sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan yang baik dan beriman di samping diberi kesempatan bertaubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika menghadapi kematian, mendapat keampunan selepas kematian. Kita juga berharap pada hari kebahagiaan, yakni pada hari perhitungan hari akhirat, terlepas dari sesaan azab api neraka. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan. Tengok cerita akhirat pula dah. Tapi sikit je. Yang tu pun kena satu tajuk lagi. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada masa tu. Hui. Imam tak ada. Tak ada. Masa tu semua sibuk dengan diri sendiri. Ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang mengangkat, ada yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Muka bawah, kaki ke atas. Kita berjalan kaki ayam pun sakit macam mana kaki? Bayangkan berjalan dengan muka. Macam itulah hinanya pada ketika itu. Ada yang jadi macam tu. Ikut amalan masing-masing. Sampai kepada tu, mataharinya hanya sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun kita rasa panas gila. Gila pun tak panas macam tu. Sekarang kan sampai mati sebab stroke haba sekarang kan 38 darjah Celsius. Ada yang cecah 42 dekat Manjung Perak gitu. 42. Itu pun dah panas sangat. Bayangkan sejengkal. Pada ketika itu ada yang peluh sampai paras buku lali, ada yang paras lutut, ada paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus pun ada dengan peluh. Sampai kami minta, ya Allah masukkan aku dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan kat padang mahsyar ni. Bayangkan. Sedangkan neraka lagi teruk betul tu. Macam itulah keadaannya. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Macam tu. Macam dalam TV dah. Kan. Jadi macam itulah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ringkas cerita, saya ringkaskan sikit. Kita skip sikit. Ketika Allah Ta'ala umumkan mahkamah mahsyar dibuka. Ketika itu kita berdiri. Kita akan lihat seramai-ramainya orang beratur dekat depan kita. Sebab apa? Orang beratur depan kita sini semua. Beratur-beratur. Ada orang beratur depan orang ni. Beratur sebab nak tuntut haknya daripada kita. Kita pernah kutuk dia. Dia tuntut hak. Kita pernah fitnah dia. Dia tuntut hak. Kita pernah ambil hak dia. Pergi dekat pejabat.
nak bayar cukai, nak bayar duit api, nak bayar apa, kita mentang-mentang ada kawan dekat kaunter tu, potong queue, ambil hak orang. Orang tu hantar kau, aku tak halalkan. Akhirat besok dituntut. Apa lagi? Kita cakap macam-macam, panjang lagi, tak sempat cerita. Sekali lagi panggil ceramah. Betul panjang. Masa tu kita punya pahala banyak ni. Berat ni pahala ni. Berat pahala. Seorang ni minta hak, ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil. Habis pahala kita. Kita pun tengok beratur panjang lagi. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi? Ya Allah, pahala aku dah habis dah ni. Dia nak ambil apa lagi? Kalau pahala kamu dah habis, Allah Ta'ala beritahu, dosa orang tu pula kamu ambil. Tu sebabnya jangan buat perangai dengan orang. Saya pun bukan cakap dengan tuan-tuan ni, dengan saya pun saya pesan, jangan. Itu sebabnya buatlah baik banyak-banyak atas dunia ni. Beribadahlah banyak-banyak. Ya. Inilah tajuk dia. Solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Tu tajuk dia ini. Sampai balik kepada tajuk. Ya. Boleh lagi tak? Boleh lagi boleh lah. Sedap dengar tergelak, nak mati cakap depannya tak tahu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun seronok datang ke Masjid Darul Huda ni, insyaAllah. Di lain kesempatan nanti kita susun lagi program. Saya seronok sebab saya first time sampai ke Mekah. Sebelum disebut je Mekah, tak sampai Mekah. Dah sampai Mekah, sampai Balingian, ada satu lagi, Lawas saya belum sampai lagi. Sarike belum lagi. Batu Daro sampai dah. 2 kali ferry sampai. Seronok saya tengok signboard tu. Awas, di sini ada buaya. Dia Semenanjung mana ada signboard tu? Tak ada. Kan? Sepupu saya sampai tanya lah, tak nampak pun buaya ni. Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada buaya, tak ada buaya. Jadi macam tu lah tuan-tuan jalan ya. Jadi rasa cukup lah sekadar tu. Faham lah tu. Bukan senang nak bagi kuliah subuh ni segar mata. Alhamdulillah segar, mata terang semua. Cerita pasal mati, tegak mata. Bagus. Jadi mudah-mudahan. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.